Ustaz tulis dia, kejap. Ustaz tuliskan untuk Adam Ni Ustaz tak pasti ni yang lain ni dia orang nak akan masuk atau tak, wallahu alam. Jom kita teruskanlah Adam insya-Allah. Baik. Okey. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan sentuh bab inilah Ustaz akan sentuh bab ni insyaAllah, berkenaan dengan Ansyitati al-Yawmiyah. Okey, Ansyitati al-Yawmiyah, aktiviti harian Okey, cuma Ustaz nak tunjukkan kat sini bagaimana ada perkataan saya tu. Ni, perkataan saya ni dekat mana? Dia ada tahu tak? Dekat mana perkataan ni kita boleh nampak dalam makna saya ni kita boleh nampak dekat dalam Ansyitati al-Yawmiyah, dekat mana? Perkataan itu. Yang menunjukkan ia berbaris. Okey. Ia berbaris mati menunjukkan makna saya Okey, menunjukkan makna saya tu. Kalau saya, dia menunjukkan contoh kalau nama saya. Okey, kita tambahkan nama dalam bahasa Arab apa? Ismun kan? Okey, isim tu nama, ya tu saya. Jadi bila digabungkan dua ni dia akan jadi apa, Adam? Ismi. Dia akan Allah. Sekejap lari-lari pula Ustaz punya ni. Kejap. Oh, ada orang masuk. Sekejap Kita tengok siapa yang masuk. Assalamualaikum Akhi Muhammad Nur. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ بخير. خير الآن في البيت؟ نعم. طيب معنا الآن adik Adam معنا الآن adik Adam. وأدي Adam معك الآن akhi ataupun am lah, pakcik am ni pakcik dalam bahasa Arab. Am pakcik. Nanti saya tuliskan kejap am pakcik am Muhammad Nur am Muhammad Nur. Kita masih menunggu lagi, tapi sementara menunggu tu saya mulakanlah iaitu tentang ni lah Ansyitati al-Yawmiyah Ansyitati al-Yawmiyah. Tadi saya ada mulakan dengan adik Adam tadi. Okey, kat mana perkataan saya ni yang membawa maksud saya jadi kita dah jumpa tadi yang membawa maksud saya ni adalah ia berbaris mati inilah. Ini yang menunjukkan makna saya Okey, suara saya jelas ke?
Jelas ke suara saya? Ya, jelas. Jelas ya. Okey. Paparan ni semua dapat tengok ya? Paparan yang saya semua dapat tengok ya. Okey. Saya nak terangkan sikit tentang konsep saya ni. Kerana saya ni ada beberapa kali kita jumpa. Pertama, saya makan. Okey. Saya makan. Kemudian nama saya. Okey, persoalan ni di sini, adakah kedua-dua saya ini sama bentuk dia bila di-applykan, bila digunakan di dalam perkataan, adakah dua-duanya ni sama? Jawapannya tak samalah. Okey. Saya yang pertama yang saya nak terangkan di sini adalah nama saya di sini kita tambah dengan ya. Okey, ya ni membawa maksud milik saya lah. Nama saya maksudnya nama kepunyaan saya. Okey, atau dalam bahasa Inggeris kita kata my lah. Okey. My. Jadi kita hanya sambungkan dengan ya berbaris mati. Okey, kalau kita tengok di sini, biasanya kata nama dalam bahasa Arab dia akan dibariskan dengan baris dhammah. Tanwin ya. Tanwin dhammah ni kita panggil dhammatain. Okey, dia dibariskan dengan dua dhammah. Dua dhammah, tanwin lah maksudnya. Okey. Biasanya yang ni dah dibuang lah. Apabila masuk ya, dia akan terus dibariskan dengan baris bawah. Jadi kita baca ismi, nama saya. Okey. Kalau kita nak kata rumah saya, rumah saya. Okey, kita ada perkataan rumah iaitu bait. Okey. Kita tambah dengan ya, maka dia akan jadi apa? Baiti. Baiti. Okey. Faham tak ni apa Adam? Faham tak yang Ustaz ajar ni? Oh, semangat. Alhamdulillah. Adam sebaya dengan anak saya lah Adam. Anak saya pun ada yang berumur 6 tahun ya. Nama dia Ismuhu. Kalau namanya kita kata Ismuhu lah ya. Ismuhu ni ismi nama saya. Ismuhu. Ismuhu. Ismuhu namanya. Hu ni bermaksud nya Okey, dalam bahasa Inggeris kita kata his lah. Okey. Sebab apa saya kena terangkan yang ini? Sebab tuan-tuan akan tengok makna saya dalam kalau tengok dalam kamus, saya ni makna dia ana. Okey. Kita tak boleh terus kata ismu ana, tak boleh. Walaupun ana di situ bermaksud saya. Salah. Okey. Sebab tidak boleh diterjemahkan secara harfiah begitu. Okey, dia ada kaedah. So kaedahnya inilah kaedah dia, ditambah dengan ya ni. Okey, ini adalah kaedah. Okey, Ustaz tandakan ya. Okey, ini kaedah dia.
Kalau untuknya ni lah, dia sebenarnya ada berapa ya, dia punya, kalau tuan-tuan tahu berapa sebenarnya kata ganti diri yang macam ni dalam bahasa Arab? Ada tak yang pernah belajar? Dia ada 14 ya. Dia ada 14. So hari ni kita hanya sentuh baru 1 dan 2. Dan sebenarnya kita tak akan sentuh semualah, kita tidak akan menyentuh ke semua sekali, kita akan sentuh mana-mana yang perlu dulu. Baik, ini yang berkaitan dengan pemilikan nama saya. Okey, kita pergi kepada yang kedua, dengan kata kerja. 2 saya. Okey, kemudian plus kata kerja. Okey, kata kerja dalam bahasa Arab apa? Oh, ada orang yang masuk kejap ya. Fa'il, sahih. Ahlan wa sahlan ya akhi Syarifuddin. Syukran Ustaz. Okey. Kita dah start dah kelas. Saya teruskan ya. Saya teruskan dengan penerangan saya. Ini bab yang kita nak sentuh lah pada hari ni. Tapi sebelum tu saya ada beberapa perkara ringkas lah yang saya nak sentuh dulu, iaitu penggunaan kata ganti diri di dalam kata nama. Ada bunyi bising sikit lah. Boleh ni tak? Sama ada boleh jauhkan gadget ke ataupun apa-apa yang berdekatan. Dia ada bunyi gangguan sikit. Baik, alhamdulillah, syukran jazilan. Baik, saya kata tadi kata ganti diri saya boleh berlaku di dalam kata kerja dan boleh berlaku dalam kata nama. Jadi perkara ini tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Harfiah tak boleh. Okey, sebab dia ada kaedah. Ada kaedah dia. So kaedah yang pertama yang inilah. Kaedah yang pertama yang ni. Ni kaedah yang pertama. Bagaimana nak kata nama saya? Bagaimana nak kata rumah saya? Iaitu dengan kita menambahkan ya berbaris mati. Ya berbaris mati menunjukkan saya, atau dalam bahasa Inggeris kita kata my. Okey, my. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris bila kita kata my di situ bermaksud confused. Okey, confused kat mana tu? Adam confused ke? Adam? Okey, confused kat mana? Teruskan je. Ya? Teruskan je, Ustaz. Teruskan je. Okey, baik. Nanti Adam boleh tengok saya rakam video ni. Okey, nanti boleh tengok balik. Okey. Okey, yang pertama tadi nama saya lah kita tambahkan ya. Okey, ya ni menunjukkan saya lah dalam bahasa Inggeris kita kata ni makna dia. Jadi ni contoh yang pertama, nama saya. Ini namanya. Afwan. Ni namanya untuk yang nama saya kat sini. Ni nama saya. Rumah saya yang ni. So nak kata rumah saya yang ni lah.
baiti. Baik. Kita pergi pada saya dengan kata kerja. Dalam bahasa Arab kita panggil fi'lun ataupun kita selalu sebut fi'il. Fi'il Baik. Biasa kalau kita nak buat ayat, kita akan mulakan dengan saya. Okey. Ana. Ana ni saya. Kita sebut saya lah. Kemudian bila kita nak kata saya membaca. Okey. Bila kita nak kata saya membaca, dia ada struktur dia, iaitu alif hamzah dengan kata dasar dia. Kata dasar, kenapa Ustaz highlightkan kata dasar? Sebab kita bila nak rujuk kamus, kita kena pergi rujuk kata dasar. Okey. Kita kena rujuk kata dasar. Baru kita akan jumpa makna. Okey. Kalau kita tak rujuk kata dasar, kita tak akan jumpa makna. Jadi makna qara'a ialah Adik Adam boleh mute kan ni apa mikrofon. Okey. Baik. Qara'a membaca Jadi qara'a membaca. Jadi bila kita nak kata saya membaca, okey, kita kekalkan saya ni macam ni. Ana. Okey. Kemudian dekat sini macam mana? Kita sambungkan Qaf, Ra, Hamzah. Okey. Hamzah ni berbaris atas, selepasnya berbaris mati. Kemudian okey, boleh mute kan mikrofon sebentar? Sekejap, saya nak tengok siapa yang boleh okey. Sekejap. Okey, tuan-tuan, kalau kata ada soalan terus tanya ya. Kalau ada kemusykilan terus tanya. Sementara saya masih lagi dalam penerangan tentang kata kerja ni supaya saya tak terlalu jauh meninggalkan tuan-tuan lah. Baik. Ana aqra. Ana aqra. Kalau nak baca dengan baris, kita tengok baris ni sebenarnya baris depan lah So dekat sini ini kita tukar baris depan. Okey. Dan tuan-tuan, sebenarnya dalam baris ni dia kadang-kadang dibaca dengan baris atas. Kata kerja lain kadang dia baca dengan baris bawah. Okey, ada kata kerja tu dia baca dengan baris depan. Okey, yang tu tuan-tuan memang kena rujuk pada kamus Kena rujuk dekat kamus. Sebab dekat kamus saja yang dia akan tentukan baris untuk fi'il tersebut. Ini kita panggil apa? Fi'il mudhari' lah Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari' ni bermaksud kata kerja sedang. Fi'il mudhari'. So saya tak nak cerita panjang sangatlah pada cara nak tengok kamus tu Secara ringkasnya jawapannya ada dekat kamus Okey, kemudian yang kedua, cara yang paling singkat adalah tanya saya. Saya akan bagi tahu dia nak bariskan baris apa. So tuan-tuan buat nota dan ingat baca balik nota. Saya bagi tahu, tuan catat dan ingat.
Tuan tanya, saya bagi tahu. Jadi kita ada nota kita sendirilah, senarai kata kerja. Jadi kat sini kita baca ana aqra'u. Okey. Sini dah saya. Dalam ni pun dah ada saya juga. Saya membaca, ataupun kita faham kat situ perbuatan itu sedang dilakukan. Walaupun sini saya, sini juga membawa maksud saya, dia tidaklah menjadi kesalahan dalam bahasa Arab untuk disebut ana. Ana aqra'u ataupun ana aqra'. Dia tidak jadi kesalahan. Okey? Dia tidak jadi kesalahan. Dan juga tidak jadi kesalahan kalau kita tak sebut ana ni. Kalau kita sebut aqra'u, juga dia telah memberi maksud saya membaca. Okey? Jadi kesimpulannya, kalau kita baca ana aqra'u, betul. Kalau kita kata saya sedang membaca hanya dengan menyebut aqra'u, yang ini pun betul. Kedua-duanya betul, diterima di dalam bahasa Arab. Okey, setakat ini ada soalan. Agak banyak ni saya dah terang untuk ni bahagian ini. Nanti saya akan bagi contoh yang lain untuk faham ya. Baik, saya bagi contoh yang lain Saya ada sebutkan tadi. Ada baris di apa ni? Pada huruf sebelum akhir ni. Okey, saya tandakan huruf sebelum akhir. Sebab kes ni akan berlaku pada huruf sebelum akhir. Pada huruf sebelum akhir ni dia akan ada baris atas, ada baris bawah dan ada baris depan. Okey. Iaitu dhammah, kasrah Baik, contoh. Kalau kita nak kata ana kita nak kata ana, kata kerja dia akala. Apa maksud akala? Makan. Akala, makan. Okey. Macam mana kita nak buat? Nak tukar macam mana ni? Okey. Akal tu itu untuk kata kerja yang lepas lah. Nanti kita akan jumpa. Ustaz terangkan dulu tentang kata kerja sedang Saya Jadi dekat sini, okey, betul adik Adam. Tapi Ustaz ceritakan proses dia dulu. Saya ceritakan dulu proses dia kat sini. Kita ada perkataan akala. Okey, kita kata tambah dengan hamzah tadi kan. Okey. Kita boleh baca Okey, ini baris apa tuan-tuan? Jadi yang atas aqra baris ni. Adakah di sini baris itu juga, baris fathah juga? Tak. Kita baca dengan baris depan. Baris dhammah. Jadi kita baca akulu. Baik. Okey, satu lagi. Bila kita jumpa dua huruf yang sama. Okey, kaedah mengatakan dua huruf yang sama ini boleh ditulis dengan cara satu alif tapi dipanjangkan baris dia. Sebab tu untuk saya makan, kita boleh baca akul. Okey, jadi kita boleh baca ana akulu. Okey, atau ana akul.
Okey. Okey. Ini yang untuk baris depan. Okey. Baris. Kita tengok yang lain pula. Okey, sekarang saya bagi yang lain ya. Sekejap. Okey, ana kita nak kata kerja dia jalasa. Jalasa ni apa? Duduk. Duduk. Jalasa duduk. Saya duduk. Bagaimana nak kata saya duduk? Kaedah ni tadi kata apa? Tambahkan dengan alif saja kan? So, ana ni kita alif ni sajalah. Kemudian kita tambah dengan kata kerja tu, fi'il tu, iaitu jalasa, jim lam sin. So ini dibariskan atas, yang ni dibariskan mati, yang depan ni dibariskan dengan dhammah, sin dibariskan dengan dhammah. Lam ni dibaris dengan baris. Kalau dalam kamus dia kata ajlis. Ajlisu. Jadi ana ajlisu. Baris bawah pula. Dia kalau kita tak cerita bab ni, kita tak perasan nanti. Tapi bab ni memang kena alert sikit yang pada bahagian itulah supaya kita boleh menggunakan kaedah ini di dalam semasa kita menggunakan kata kerja ni. Okey. Jadi ana ajlisu. Okey, saya sedang duduk. Baik. Okey, saya bagi kata dasar. Tuan-tuan bagi dia punya kata kerja. Saya sedang, Saya bagi perkataan syariba. Kemudian saya bagi perkataan zahaba. Okey, saya bagi perkataan kataba. Okey. Cuba tukarkan kepada saya sedang. Kita tengok yang ni dulu. Tuan-tuan boleh cuba? Okey, kita buat satu-satu. Okey, saya tuliskan dulu. Ana ashrabu. Akhi Syarif, okey, Akhi Syarif. Ashrabu, okey. Ana ashrabu. Ini biasa kita gunalah ni. Okey. Jadi kita faham kat sini asal dia adalah kata dasar dia adalah syaribah. Jadi yang ni dia boleh berubah ni kalau ashrabu dia boleh berubah Dia boleh berubah dekat sini. Nanti kalau kita jumpa anta lain pula nanti. Kalau ana dengan alif Okey, kalau anta dengan lain pula. Anta dengan ta, huruf ta. Okey, anta tashrabu. Itu maksudnya. Okey. Okey, kita tengok pada nombor 2. Zahaba. Zahaba maksudnya apa? Tuan-tuan. Zahaba maksudnya pergi. Okey. Jawapannya adalah azhabu. Kita tak baca dia azhubu dan kita tak baca dia azhibu sebab salah. Kita kena baca dengan azhabu. Sama macam atas ni, ashrabu. Okey. Yang kedua ni, yang ketiga, ana
Ha. Saya menulis. Jadi kita baca Aktubu. kita ada dua pandangan. Pertama kata aktabu, kedua kata aktubu. Mana satu? Dalam kamus dia mengatakan baris dekat sini adalah aktubu, baris dhammah. Okey? Jadi kita tengok ada perbezaan di sini. Okey, ada perbezaan. Di sini baris depan, di sini baris atas, di sini pun sama baris atas. Okey? So kena alert dekat sini. Apakah baris yang sesuai untuk kata kerja sedang? Okey, kata kerja sedang. Baik. Ini adalah fi'il kata kerja mudhari'. Okey. Kita ada satu lagi kata kerja. Apa nama kata kerja tu? Iaitu kata kerja madhi. Madhi ni yang lalu. Okey, kata kerja madin. Al-madhi. Al-madhi. Okey, al-madhi. Okey, al-madhi ni senang sebab kaedah dia adalah kata kerja dasar fi'il tu fi'lun tambah dengan tu di hujung. Contoh fi'il, kita ambil perkataan zahaba. Zahaba tambah dengan tu bermaksud saya telah pergi. Jadi bila kita sambung maka kita akan baca dengan zahabatu. Betul ke? Betul ke? Kena baca dengan zahabatu? Maksudnya salah yang saya sebutkan tadi. Kita kena alert. Baris ini tak boleh dibawa ke sini. Tak boleh dibawa dekat sini. Yang ni kena ditukarkan kepada baris mati, baris sukun. Jadi semua fi'il madhi yang bersambung dengan tu, sebelum tu mesti dibariskan baris sukun. Itu kaedah dia. Okey, kita ambil perkataan yang lain. Kataba. Okey, apakah akan jadi kalau kita nak kata saya telah menulis? Pertama, kita ada tambah tu dululah kan. Tapi macam mana nak baca secara keseluruhan? Kata batu ke katab tu. Mana tu? Katab tu. Jadi katab tu alkitab. Okey, katab tu ad-darsa. Pelajaran katab tu ad-darsa. Baik. Akala. Ini biasa kita guna ni. Tadi adik Adam pun ada sebut. Jadi kalau saya telah makan, maka kita kata akaltu. Okey. So ini adalah saya nak katakan adalah basic yang paling penting dalam kita bertutur buat masa ini. Ini benda yang paling penting. Kalau salah di sini dia tak syok lah sebab kita nak bercakap. Ini dia punya kaedah dia. So
memang kita kena cuba untuk faham. Dan setakat ini saya rasa tajuk ini mudah untuk difahami lah sebab berdasarkan apa yang saya bincangkan, rata-rata telah tahu berkenaan dengan perkara ini. Okey, cuma pada fi'il mudhari' ini saja yang agak teknikal sikit, sebab saya kata dia ada baris atas, dia ada baris depan, dia ada baris baris bawah. Tengok pada kata kerja dia tu. Okey. Baik. Okey, kita kembali kepada tajuk ini. Ceritakan secara ringkas tentang aktiviti harian. Berdasarkan jam tu mungkin terpulang kepada tuan-tuan lah Tapi yang saya nak tengok adalah ayat yang tuan-tuan create, yang tuan-tuan buat berdasarkan perkara yang dibuat setiap hari. Okey. Bagi satu ayat lah, satu ayat saya tulis. Satu ayat saya, kalau ayat tu okey, kita akan proceed dengan, kita akan teruskan dengan ayat-ayat yang lain. Kita tengok apa yang benda yang boleh saya perbaiki. Kalau tak ada, saya akan proceed dengan contoh ayat yang lain pula. Okey? Okey, cuba. Boleh saya buka kepada semua peserta. Okey, untuk bagi ayat yang baru pun tak apa. Jangan, sebelum ni dah pernah bagi ayat, tapi hari ni nak cuba ayat yang baru. Mungkin di situ nanti akan ada banyak manfaat lah. Sana ada pembetulan dan sebagainya. Baik, saya buka. Sila. Okey, nombor 1. Apa ayat? Kegiatan harian. Tak perlu ikut susunan, tak perlu ikut susunan. Tak perlu buat ni waktu pagi, kemudian nanti waktu tengah hari, tak perlu. Bagi je apa-apa sahaja ayat yang mana kegiatan itu adalah kegiatan harian. Atanawal rusdunun fil futu. Saya makan nasi lemak. Okey, atanawal rusdunun nasi lemak. okey, rus duhnun ya. Boleh tak? Nasi lemak atau rus. Okey, tak apa, saya tulis dulu. Rusduhun Fil futu. fi al-futur. Okey, kita buka lagi ayat. Kepada yang lain saya tulis dulu. Seorang satulah nanti saya bincang. Okey, ada lagi ayat yang lain? Ada lagi ayat harian. Okey. Tak ada? Apa Akhi Syarif? Lagi sekali? Okey, dia punya perkataan awal dia apa? Aqudu. Aqudu, betul ya? Okey, aqudu. Okey, aqudu. Ad-darajah an-nariyah fi kedai, fi ad-dukan ya, fi dukan.
Okey, akudu ad-daraja an-nariyah fi ad-dukan. Okey, Adam ada tak ayat? Adam. Ayat harian. Okey, kalau ada nanti beritahu. Adrusu adrusu fi as-sa'ah ahada asyara sabahan. Okey, syukran. Kita semak daripada awal. Okey, atanawalu, kita tengok di sini. Atanawalu ruz ad-duhni fi al-fatur, fi al-fatur. Kerana ya, saya faham dulu saya belajar di sekolah dulu pun jarang lihat kamus. Jadi ketika itu kita bergantung kepada ustaz yang mengajar. Jadi ustaz yang mengajar ketika itu dia menyebut sarapan adalah al-futur. Tapi sebenarnya di dalam kamus untuk sarapan kita panggil ataupun kita sebut al-fatur. Al-fatur. Baik. Dari sudut ayat, saya rasa ayat ni tidak ada masalah. Struktur ayat ni dia tidak ada masalah. Struktur ayat tak ada masalah. Atanawalu maksudnya akulu lah maksud dia. Dia sama maksud. Okey. Akulu. Cuma beza dia di sini makan. Yang ini menikmati. Beza kat situ sajalah. Tapi kalau secara amnya dia memberi maksud yang samalah. Makanlah. Okey, ni nasi lemak Atanawal ni dia lebih kepada makan, dia bukan mengambil. Mengambil dia ada perkataan lain. Akhaza. Okey. Dia lebih kepada bersifat makan. Okey. Bila makanan itu ada di Malaysia, bermaksud di dalam masyarakat Melayu, bermaksud itu dah kait dengan budaya budaya. Bila dah kait dengan budaya, dalam bahasa dia iktiraf budaya bahasa. Budaya bahasa. Jadi budaya bahasa yang terdapat dalam budaya makanan kita adalah pada nama dia lah. Jadi nasi lemak ni hanya dijumpai di negeri-negeri yang ada orang Melayu lah. Mungkin Indonesia mungkin ada, wallah alam, saya tak pasti. Tapi kalau kat Malaysia memang inilah nasi kita. Jadi kita boleh sebut juga nasi limak. Nasi limak ni kenapa jadi limak? Sebab kita buat ejaan dia di dalam Arab. Okey, sebab Arab dia tidak ada lam yang nak dibunyikan dengan le. Tak ada baris dia. Lam yang ada lam atas la, lam depan lu, lam bawah li. Jadi yang paling dekat adalah li lah. Dekat dengan le tu kan. Nasi lemak tu yang paling dekat adalah li lah. Limak. Nasi limak. Baik. Jadi kita boleh kata atanawalu nasi limak fi al-fatur. Atau yang cantiknya kita sebut je pada asal bahasa itu nasi lemak. Atanawalu nasi lemak fil fatur. Sebab itu memang nama dia, nama rasmi dia. Okey. Manakala yang ruz ad-duhni, okey, ruz ad-duhni dia membawa maksud nasi lemak lah, fat kan. Ad-duhni
Fact. Dia adalah terjemahan daripada ni lah Biasanya kalau begini, orang Arab dia akan, kalau dalam penulisan, dalam akhbar ke, dia akan buat macam ni. Ruz ad-duhni, kemudian dalam kurungan, dibuat dalam kurungan, nasi lemak. Okey, supaya dia merujuk kepada nasi lemak tu betul-betul lah supaya mudah difahami. Boleh Akhi Muhammad Nur? Boleh. Jelas Baik, kedua, aqudu ad-darrajah an-nariyah fi ad-dukkan Ayat ni bermaksud saya menunggang motosikal di kedai ke kedai? Akhi. Ila. Jadi yang ni perlu dibetulkan bahagian ni lah Ila. Okey. Ini kalau kita yang bawa motor tu, kalau kita yang menumpang, kita duduk belakang, kita kata apa? Kalau kita yang duduk belakang, kita bukan penunggang, kita adalah penumpang. Kalau kita penumpang, kita kata apa? Arkabu. Sahih, akhi. Arkabu ni kalau kita tumpang orang lain lah. Contoh anak kita yang bawa, so kita naik kat belakang. So kita kata saya menaiki motosikal. So ada dua makna yang berbeza lah Baik. Okey, tuan-tuan tahu tak apa maksud ad-dukkan? Kedai. Okey, itu dari sudut istilahnya kita kata kedai lah Tapi dia berasal daripada perkataan dakana. Dari sudut bahasanya dia adalah dakana. Dakana ni maksudnya adalah susunan. Kan dekat kedai biasanya ada rak kan. Susun barang-barang dekat sini kan. Botol lah, apalah kat sini kan disusun. Ini dia panggil dakana, susun. Dukkan ni kedai yang ada tempat yang ada barang-barang yang disusun, barang-barang jualan yang disusun. Sebab tu dipanggil dukkan. Okey. Jadi sebenarnya dukkan ini, Kalau mahal mahal ni dia membawa maksud kedai juga, tapi hal ni maksudnya tempat ataupun butik. Dia khusus sikit. Contoh mahal apa? Mahal al-malabis. Tempat jualan baju. Pusat ataupun tempat pusat perniagaan pun boleh. Okey. Jadi kita bolehlah guna sebenarnya dukkan al-malabis pun boleh diterima, tapi itulah bila kita detailkan, dukkan ini adalah tempat barang runcit lah, macam kedai-kedai runcit yang kita nampak susun barang, itu dukkan. Manakala mahal ni dia lebih umum. Tempat niaga, butik atau pusat perniagaan. Okey. Baik, mahal al-malabis. Jadi dekat sini ad-dukkan. Saya tertinggal sabdu ad-dukkan. Ad-dukkan.
Baik, kita terus pada nombor 3. Adrusu fi sa'ati 11 sabahan. Okey, siapa yang lihat jam ini, ada tak apa-apa pembetulan yang boleh dibuat kat sini? Saya belajar pada pukul 11 pagi. Adrusu Hotel Arabia. Adrusu Ada syaraf sabahan. Adrusu apa? Al-Lughah Al-Arabiyah. Okey. Bahasa Okey. Arab. Okey, maksudnya itu nak diperincikan, kita boleh tambah Adrusu Al-Lughah Al-Arabiyah. Okey, tapi yang saya nak highlightkan di sini adalah di sini. Dalam bab jam, macam mana kita nak kata pukul 11? Ingat tak? Fisa'ati al-hadiyah al-hadiyati ashrah al-hadiyati ashrah عشرة في الساعة 11 ya. Bukan Ahada asyara 11. Ya betul 11. Tapi dalam konteks jam ni, dalam konteks jam ni dia ada kaedah di sini ya. Dia sebenarnya ada kaedah sini. Dipanggil kaedah sifat. Kaedah sifat. Okey, dia ada perubahan sikit sebenarnya pada 11 dan 12. Kalau tuan-tuan tengok nota, fi sa'ati al-hadiyah ashar sabahan. Kalau pukul 12 fi kota. 6 al-hadiyah apa? Tu ni akhi. Al-hadiyah ashrah. الهادية Prinsip kota. Al-hadiyah ashrah, sahih sahih. Saya tertinggal ta marbutah. Okey, al-hadiyah ashrah. Sahih sahih. Al-hadiyah ashrah. Okey, pukul 11. Okey, al-hadiyah ashrah, as-saniyah ashrah. Jadi kita nak highlightkan di sinilah ya. Kat sini je lah, pada jam sahaja. Dia berlaku pada jam sahaja ya. Adrusu fi sa'ah al-hadiyah ashrah sabahan. Baik. Okey. Sekarang kita dah menghampiri pukul 11 ya. Saya buka sebarang persoalan sekira ada. Al-an fi sa'ah as-saniyah ashrah illa 5 daqaiq. Maksudnya pukul 12 lagi 5 minit. Fi sa'ah as-saniyah ashrah illa 5 daqaiq. Pukul 12 kecuali illa tu maksud kecuali ataupun lagi 5 minit. Kurang dia kurang. Ataupun kurang Kalau dalam masyarakat illa tu kecuali lah Kalau dalam English tu tak silap saya, dia kalau kata lagi suku kita kata quarter to kan. Quarter to. Baik. Ada soalan? Saya buka soalan. Sebenarnya kalau untuk untuk berkata dia Berkata. dulu
Macam mana? Kalau berkata ni dia ada, selalu kita guna takallama lah. Ulu. Betul ke? Ini kan yang Akhi maksudkan? Akhi nak tanya bagaimana perkataan ini ditukar kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Bukan. Takallam. Saya ulu. Oh, qala. Oh, berkata yang ni. Okey, asal dia adalah daripada qala. Kata dasar dia adalah qala. Baik. Okey. Takallam ni bercakap, qala ni berkata ya. Okey. Kalau untuk saya lah, untuk perkataan saya, untuk kata kerja sedang, sedang mudhari' lah. Okey, sedang mudhari'. Saya sedang berkata ataupun saya bercakap. Saya berkata atau saya bercakap. Kaedah dia adalah tambah alif, hamzah. Kemudian kita letakkan dekat sini dia punya kata kerja yang asal ni lah. Okey, kalau ikutkan jadi macam ni lah, aqalu. Aqalu. Okey. Tapi dekat sini dia ada macam ada lagi perbincangan dekat sini. Dia ada perbincangan lagi kat sini. Adakah alif ini huruf yang asal bagi perkataan ini? Dalam kalangan ahli bahasa, dia mengatakan alif ini bukan huruf asal dia. Huruf asal dia adalah waw, yang mana dia punya bacaan itu adalah qawila. Okey. Bila qawila, orang Arab kata qawila ni, waw ni berbaris bawah menjadi berat pada sebutan. Mereka kata berat pada sebutan lidah mereka. Maka sebab tu apa kaedah yang dia orang buat? Dia orang kata buanglah waw ni, ganti dengan alif. Sebab tu kita jumpa qala, asalnya qawila. Okey. Jadi bila ditukar kepada fi'il mudhari', dia tak baca aqala dah. Sebaliknya dia kata ini kita kena ambil huruf dia yang asal, Aqulu. iaitu huruf waw, ya. Sebab itu qala dia jadi, sebabkan ada huruf waw dekat sini. Bila ada huruf waw dekat sini, huruf waw ni akan menjadi sebab sebelumnya berbaris depan. Maka sebab tu bila kita kata saya berkata, kita kata aqulu. Aqulu laka. Saya nak kata pada awak, saya nak cakap pada awak ni. Aqulu laka. Sebab nanti akan jadi persoalan. Persoalan ni kenapa? Apa persoalan biasanya? Waw ni datang daripada mana? Sedangkan kat sini alif. Waw ni datang daripada asal. Asal dia qawila. Kemudian ditukar kepada qala. Okey, bila ditukar pada fi'il mudhari', dia datang balik asal dia ni. Okey. Boleh ni tak? Boleh jelas tak apa yang saya terangkan ni? Okey, jelas. Jelas ya? Okey. Kedua kita tengok madhi. Madhi ni senang je tuan-tuan. Kita kena ingat tambah kita tambah ta tu kan. So kalau kita tambah dia jadi macam ni lah. Sebab kita kata sebelum huruf sebelum ta mesti berbaris mati kan. Jadi macam mana nak baca tu? Takkan nak baca qal tu.
Lepas tu jadi dia kata tak boleh baca. Dia tak boleh baca, kita pergi pada yang asal. Qawila ni. Okey, dia pergi pada yang asal pula. Qaf, waw, lam, ta. Okey, qawila, maka bolehlah baca qawiltu. Tapi masalah orang Arab tadi kata orang dah buang dah waw ni sebab dia berat. Sebutan susah nak sebut. Qawiltu. Sebab yang apa yang punca susah nak sebut sebab ada baris bawah ni. Okey. Maka sebab tu bila dah ditukar-tukar maka jadilah waw tu kata disebabkan berat kita buanglah. Okey, akhirnya jadilah qultu. Okey. Okey, yang ni mana-mana huruf yang dalam Arab ni dia ada huruf bermasalah, huruf yang memberi masalah. Huruf yang memberikan, dia panggil huruf sakit. Huruf sakit, huruf yang membawa penyakit. Huruf yang membawa penyakit. Dekat Arab ni dia ada huruf alif. Dalam bahasa Arab dia ada huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Huruf ni yang menyebabkan banyak perubahan pada sesuatu perkataan. Contoh macam kat sinilah, waw ni menyebabkan bertukar kepada alif. Alif kat sini pun menyebabkan nanti dia bertukar-tukar lagi banyak. Itulah sikit tuan-tuan dia punya penjelasan dia. Okey, ada lagi soalan? Okey, Afwan, ada lagi soalan? Afwan ya akhi. Alhamdulillah. Syukran jazilan ada soal. Jadi perkataan yang macam ni banyak tuan-tuan ya. Contohnya ba'a. Ba'a ni maksudnya jual. Kalau saya menjual, agak-agak dia apa tuan-tuan? Saya sedang menjual. Bi'tu. Okey, dia akan jadi abi'u. Kalau untuk fi'il madhi dia akan jadi bi'tu. Sebab apa jadi macam ni? Sebab ada alif ni lah. Saya kata tadi, alif ni dia bawa banyak penyakit menyebabkan itu kena buang, ini kena tukar, ini kena potong dan sebagainya. Sebab tu dia panggil huruf penyakit. Okey. Huruf penyakit ni juga dia bukan duduk kat tengah-tengah saja, dia duduk di awal pun ada. Wa, da'a. Oh, sebelum wada'a kita ada belajar sebelum ni wasala. Ingat tak tuan-tuan? Wasala apa maksud dia? Saya rasa dalam tahap satu dia ada perkataan sampai wasala kan? Wasala. Wasala kalau kata fi'il madhi tambah tu saja. Senanglah. Wasaltu kan? Sebab dia fi'il madhi. Okey. Kalau fi'il mudhari' tuan-tuan? Yasilu. Katalah saya sampai. Asilu. Okey. Asalnya alif. Asilu. Okey, kalau kita tulis ayat perkataan ni keseluruhannya, kita kena baca macam inilah. Wasala. Okey. Seolah kita kena baca, okey, daraba, okey, ausilu, kita kena baca begitu. Okey, jadi orang Arab ni dia kata waw ni masalah betul. Sebab dia huruf penyakit. So dia kata buanglah. Jadi tinggallah ausilu.
Asal ada waw, tapi bila tukar tak ada waw dah. Kenapa? Dah dibuang. Sebab dia ada penyakit pada badan dia. Kencing manis, kanser lah. Dia buang macam tu. Jadi dalam konsep bahasa Arab ni dia ada macam tu tuan-tuan. Dalam kaedah dia ada kaedah yang begitu. Baik. So pada fi'il madhi saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Pada fi'il mudhari' ni dia ada sikit-sikit lah, mana-mana perkataan yang ada waw, ada alif, ada ya. Baik. Ada soalan lain lagi? Tak ada? Kalau tak ada, okey, saya round table lah. Adam, ada Adam? Soalan? Indaka ayu soal? Hal indaka soal? Tak ada. La, la, alhamdulillah. Akhi Muhammad Nur, hal indaka soal? أنا لا. ما عندي. أخي شريف هل عندك سؤال؟ لا لا ما عندي الحمد لله. طيب شكرا جزيلا على مشاركتكم. Terima kasih di atas penglibatan untuk kelas pada pagi ini Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Syukran jazilan. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamah. Alhamdulillah. Ma'assalamah. Syukran jazilan ya Ustaz. Afwan ya Adam. Alhamdulillah. Ya, ma'assalamah ya akhi Syarifuddin. Syukran jazilan.